Ditarik di tengah panas yang terik. Panas di negara Arab ni, kalau kita hari ini 34, cuaca 34, 36. Panas di Mekah, paling panas boleh mencecah ke cuaca 48 darjah Celsius. 48 darjah Celsius yang tidak ada pokok, yang ada batu dan pasir. Cuaca panas walaupun 48 ni adalah cuaca kering. Cuaca kering ni dekat macam kita kat Malaysia, panasnya membahang sehingga air pun jadi panas. Bahkan kalau diletakkan, kita pijak di atas tanah pun kita akan merasai kepanasan. Kalau tuan-tuan basuh baju tu ambil letak tak sampai 10 minit baju tu boleh kering. Kalau cuaca 45 darjah ke atas, itu yang kita katakan betapa panas. Maka apa yang dibuat kepada keluarga Yasir ini, diheret mereka dan diazab mereka di atas pasir yang membakar. Pasir yang membakar ni, kadang pasir dia tak sama macam mana kita tengok hari ini panas kita. Pasir yang membakar ni, daripada jauh ni kita nampak seakan-akan asap ataupun seakan-akan cahaya kepanasan dia tu naik ke atas. Begitu sekali tahap panasnya. Dan mereka di kalangan ketiga-tiga mereka tu orang yang tetap sabar walaupun mereka diazab sebegitu rupa. Kita lah kalau dibuat macam tu,
Ini seksaan yang mereka buat. Saya pernah baca satu buku apa yang dibuat ketika mana orang masuk ISA. Apa dibuat? Maknanya mereka tu torture mental. Torture mental ni dia akan sebut benda-benda yang jahat, yang pelik-pelik, sebutkan kepada orang yang ditorture ni. Itu pun dah menjadikan orang itu tak tahan. Bapa saudara saya salah seorang daripadanya. Dia mengatakan, dia kata cukuplah aku masuk 4 tahun budak badan dia, aku tak nak masuk semula. Nak katakan betapa dahsyat. Maknanya walaupun ditorture secara mental, tetapi mereka ini ditorture secara mental dan fizikal. Dua-dua sekali. Maka orang yang tak tahan sudah tentu boleh menyebabkan dia akan patuh pada kehendak orang yang azab dia. Ataupun yang keduanya pula mungkin akan menyebabkan mereka tak sanggup nak menahan keadaan yang sedemikian. Tetapi bagi keluarga Yasir ini, apa yang dia buat? Mereka tetap berpegang dengan agamanya. Dan ketika mana waktu tersebut Nabi melihat keadaan tadi dan Nabi tak mampu nak buat apa-apa, maka Nabi mengatakan, sabran ya ahli Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idukum jannah. Sesungguhnya janji Allah, iaitu kamu dah pun dijanjikan syurga bagi kamu. Kita tengok tuan-tuan, kita hari ini yang hidup dalam keadaan senang senang, kita tak tahu lagi ni kita ni nak masuk syurga ataupun tidak. Macam mana cara kita nak masuk syurga, Allahu a'lam. Kita tak tahu tu. Tetapi sedangkan mereka-mereka yang begini, Nabi sebut sesungguhnya syurga dah pun menanti kamu semua. Jadi antara orang-orang yang al-awwalun al-bashirun bil jannah, di antara orang-orang yang terawal yang akan dimasukkan dalam syurga, antaranya keluarga Al-Yasir. Baik, maka Yasir bapa kepada Ammar. Yasir mati disebabkan dia azab. Mati kena azab sebegitu rupa. Dan maknya juga Sumayyah. Maknya Sumayyah ni ditikam. Ditikam oleh Abu Jahal. Abu Jahal yang ditikam sampai mati, setelah mana dia azab, ditikam. Dalam Islam, bila mana kita nak membunuh seseorang, dibolehkan bagi kita, iaitu membunuh seseorang pada tempat-tempat yang tertentu. Antaranya Nabi menyebut, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu anni Rasulullah, hatta yashhadu anna Allah, hatta yashhadu Allah Ta'ala wa anni Rasulullah. Aku diperintahkan membunuh manusia kalau sekiranya mereka melawan, melainkan mereka mengatakan Allah itu adalah Allah, kemudian aku ini adalah Rasulullah Allah. Fa'alu zalik, kalau sekiranya mereka melakukan yang demikian, menyerah diri masuk Islam, asamu minni dima'akum wa amwalakum, dan sesungguhnya mereka akan terpelihara darah mereka dan juga harta benda mereka. Baik, kemudian kita orang Islam tak boleh nak membunuh orang dengan sebegitu rupa. Diharamkan bagi orang Islam untuk membunuh dengan cara yang demikian. Bahkan Islam mengatakan, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimun, diizinkan kamu berperang ataupun membunuh orang bila mana kamu diperangi dan ada orang yang datang nak membunuh kamu atas dasar iaitu mempertahankan diri. Baik, bila mana untuk membunuh orang tak boleh kita nak bunuh ikut suka kita ataupun diazab terlebih dahulu sebagaimana yang berlaku hari ini. Ada orang yang ditangkap dan diazab di dalam penjara, tak sempat nak masuk penjara lagi, dekat polis pun dah kena azab dah. Maka hukum mengazab orang yang tidak diketahui lagi dia bersalah ataupun tidak digunakan. Bahkan orang yang bersalah pun tak boleh diazab sebegitu rupa. Ini kan pula orang yang tidak bersalah. Maka dalam bab ini Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, Inna Allah kataba hasanat ala kulli syai'. Allah telah menuliskan setiap perkara itu dengan baik. Fa iza qatalta fa ahsinul qitla. Bila mana kamu nak membunuh, maka hendaklah bunuh dengan keadaan yang baik. Hanya nak tunjukkan kat kita betapa moralnya sifat Islam itu sifat yang insani, iaitu sifat yang memahami ataupun rahmatan lil alamin, sehingga dalam bab nak bunuh pun Nabi mengatakan fa iza qatalta fa ahsinul qitla. Bila mana kamu nak membunuh, hendaklah kamu bunuh dalam keadaan yang baik. Bukan sekadar kepada manusia, bahkan kepada binatang sekalipun. Tak boleh kita nak semulai binatang waktu korban. Kita dah siap tepukkan siap kau sekejap lagi nak semulai kau. Ini asal pula pisau kat depan dia. Maka perbuatan itu kata ulama haram, iaitu menunjukkan, menakut-nakutkan binatang. Sebahagian mengatakan makruh, iaitu menunjukkan pisau di hadapan binatang yang nak disembelih. Adakah binatang mempunyai akal? Tidak, tetapi binatang mempunyai perasaan. Maka sebab itu Islam menggalakkan kita, menyuruh kita bukan sekadar buat baik dengan manusia, sampaikan kepada binatang pula sembelih dia tak boleh nak buat ikut-ikut.
Contohnya nak sembelih binatang, potong kaki dia terlebih dahulu. Potong kaki terlebih dahulu, kemudian barulah kita pancung pula leher dia. Boleh makan ke tidak? Tak boleh makan, sebab binatang itu mati kerana diseksa. Contoh, binatang, kita katakan seekor binatang yang dilanggar dengan kereta. Dilanggar tak apa, tapi jangan melanggar binatang dengan kereta. Tujuan nak mudah sembelih tak menggunakan. Lepas tu waktu kita sembelih, dah sembelih habis kena lepaskan ikatan dia. Apa tujuannya? Supaya dia tidak mati disebabkan kerana diseksa, tapi mati disebabkan kerana sembelihan. Maka itu pada binatang. Bagaimana pula kepada manusia? Saya dahulu zaman kecil-kecil akan bulan puasa pergi beli muncul. Ada duit 10 sen, 20 sen, pergi beli muncul. Beli muncul papan yang kecil tu. Beli muncul papan yang kecil, tangkap kucing. Mak saya duk kerja kucing kita datang peluk dia kata, "Kau pergi tangkap, pergi buang jauh-jauh." Saya pun dengar lama dah tak kata apa. Kita tahu macam mana. Pergi beli muncul. Tangkap kucing tu apa saya buat? Ambil muncul tu letak dalam kat burung dia. Lubang burung dia tu. Lepas tu nyalakan muncul meletup. Pam! Kucing tu lagi tak balik-balik dah. Tak tahu macam mana jadi orang-orang lah. Jahat, mungkin jahat. Apa hukumnya? Dosa haram, kerana menyiksa. Apa saja yang dinamakan siksaan, maka hukumnya haram. Walaupun kita katakan benda yang orang tu adalah orang yang bersalah, sekalipun tak dibenarkan diseksa sebegitu rupa. Begitu juga kadang-kadang nak jadi saintis, tapi ada cita-cita nak jadi ustaz, tapi pengen juga jadi saintis. Apa buat? Tangkap katak, buka mulut katak, cucuk papan ikat dengan katak. Kemudian cucuk meletup, mulai pun dia jauh tak tahu cuci juga sama nekal-nekal dahulu. Baik, teman, maka Islam kata Nabi, "Fa'idha qatalta fa'ahsinul qitlah, fa'idha zabihta fa'ahsinul zibha." Kata Nabi, bila kamu nak membunuh, bunuh dalam keadaan yang baik. Bila kamu nak sembelih pun, sembelih dalam keadaan yang baik. Dan tajamkan mata pisau. Mata pisau pun kena tajam. Contoh dalam bab peperangan, kalau kita belajar dalam bab fiqhul jihad, cara nak membunuh tak boleh, iaitu dibunuh dengan cara diseksa. Melainkan waktu kita berlawat tadi mungkin kita terpotong tangan dia, itu tak apa. Tapi kita tangkap dah orang jahat tadi, musuh tadi, tangkap. Kita kata contohnya, kita tangkap seorang penjahat disebabkan dia mencuri, maka kita potong tangan dia dahulu. Kemudian kita potong telinga dia, ataupun kita potong bahagian-bahagian anggota tubuh badan dia. Maka hukum orang yang memotong tadi, kalau dalam undang-undang Islam, kalau dia potong tangan orang, apa balasannya? Tangan, kalau tengok tangan mana? Tangan kanan, diat dalam Islam dia ada diat. Diat ni dibayar. Siapa yang membunuh orang, dia kena bayar 100 ekor. Kalau dia bunuh orang. Baik, kalau sekiranya dia potong tangan saja dikira tangan kanan, fungsi tangan kanan. Tangan kanan kalau jenis dia ni bekerja dengan menggunakan tangan banyak, tangan kanan terlebih, maka diambil sebahagian daripada dia 50 ekor kita. Sebelah tangan jangan main-main. Okey, kalau sekiranya dibutakan mata, ada bahagian-bahagian dia yang diletakkan oleh ulama dalam perkara tersebut, maka tak boleh untuk nak diseksa manusia dalam keadaan yang sebegitu. Baik, maka dalam bab ni Islam jaga. Antara dalilnya apa yang telah berlaku ketika mana masuk Umar Al-Khattab ke Baitul Maqdis. Ketika mana nak ambil balik Baitul Maqdis pada waktu tersebut, Umar Al-Khattab telah berceramah di hadapan tentera-tentera Islam. Apa kata Umar Al-Khattab? Dia kata, kamu dilarang untuk membunuh orang-orang tua. Kamu dilarang untuk membunuh perempuan. Kamu dilarang untuk membunuh kanak-kanak. Kamu dilarang untuk merobohkan, merosakkan tempat-tempat ibadat. Kamu dilarang menebang pokok-pokok. Dan kamu dilarang membunuh binatang-binatang ternak. Maknanya Islam cukup cantik, bahkan menjaga semua benda sebegitu rupa. Tapi orang-orang yang musyrik, orang kafir, maka dia tak ada ilmu ni. Maka orang kafir ni, bila dia berperang dengan kita, dia akan buat ikut suka hati mereka. Sebagaimana yang berlaku di penjara bernama orang, sebagaimana yang berlaku di Iraq, dikencingnya, dibogelkannya, kemudian diminta untuk membuat aksi-aksi yang tertentu. Maka ini semua hukum yang haram, bahkan tak kiralah siapa yang buat sekalipun. Sebab tu kadang-kadang kita rasa perlunya semua kita ni nak menjadikan biak suasana kita suasana yang Islami. Kalau dia seorang Perdana Menteri, dia Perdana Menteri yang Islami.
Kalau dia seorang pegawai, dia pegawai yang Islami. Kalau dia hakim yang Islami. Kalau dia polis yang Islami. Maka polis yang Islami ini dia tengok. Okay, contohnya bila dia nak tangkap orang, sama ada dia nak pukul yang mengajar, pukul yang melepaskan untuk tangkap, okey, tapi pukul untuk menyeksa, maka ini tak dibenarkan dalam Islam. Contoh, dicabut kuku, dirotakkan kemaluan dia, dibakar tubuh badan dia. Ini semua-semua yang diharamkan. Orang yang buat kerja itu besok di akhirat, maka dia akan dibalas dalam perbuatan yang sama. Ini yang kita katakan bahayanya bila mana kita mengikut hawa nafsu yang ada pada manusia. Sebab itu bahaya. Sebab itulah orang-orang yang marah, orang yang rasa tercabar. Orang yang rasa tercabar ni dia ada ego dia. Bila dia tengok, kumpulan ni nampak macam makin kuat ni, kita kena rancang macam-macam. Antara rancangannya, mungkin rancangan yang diaturkan rancangan yang lembut. Yang lembut tu dia hantar tawaran. Sebagaimana kita belajar sebelum ni, wahai Abu Talib, kau pergi cakap ke anak saudara kau, kalau dia nak kahwin dengan perempuan yang cantik, kami akan cari perempuan paling cantik dalam Mekah ini dan kami akan bagi kat dia. Kalau tak ada, kami sanggup ceraikan bini-bini kami, bagi dekat dia kalau betul dia nak perempuan yang cantik. Kemudian kalau dia nak harta, kami sanggup berikan harta banyak mana pun dia nak, kami akan bagi kat dia. Kalau dia nak kuasa sekalipun, kami boleh ambil dia. Kau nak jadi apa? Nak jadi menteri apa kau nak jadi? Kita boleh sign. Tak ada masalah, kita boleh berkongsi, kita boleh buat MOU. Nanti kalau nak, aku lantik hang jadi menteri besar contohnya. Maka itu perancangan secara lembut lah. Tapi apa yang Nabi kata, law wada'a asy-syamsu 'ala yamini wal qamaru 'ala yasari 'ala an atruka hadhihi lan atruka hadhihi. Kalau diletakkan bulan kanan-kanan aku pun, diletakkan matahari di tangan kiri aku, untuk aku tinggalkan agama ini, nescaya aku takkan tinggal. Dan sebab itu juga turunnya surah Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun, sampai ke akhir ayat. Baik, maka keluarga Ammar, maknya Sumayyah dan bapaknya Yasir dah pun meninggal dunia. Maka kedua-dua mereka itulah antara dua syahid yang terawal di dalam Islam. Orang syahid yang mati terawal sekali dalam Islam adalah iaitu Sumayyah dengan Yasir. Dengan Yasir bapa kepada Ammar. Mereka antara orang yang paling awal iaitu mendapat syahid di dalam Islam. Baik. Setelah mana waktu tersebut tengok mak dah mati, bapa dah pun mati, mereka alihkan pula pergi cari anak, iaitu anak yang bernama Ammar. Baik, apa yang dibuat? Pelbagai jenis azab yang dibuatkan kepada Ammar. Dan Ammar itu seorang yang sabar. Tetapi bila mana mereka menambahkan lagi azab daripada satu buat benda kepada satu benda yang lain, siapa tahan? Kalau kita katakan dah pukul dengan pelbagai jenis pukulan dah, dibakarnya, direnyahnya, dibijaknya, diletakkan tengah panas matahari dan minta, dia suruh cakap, wahai Ammar, cakapkan yang kau tu keluar daripada Islam, kau sebut yang kau beriman dengan Tuhan Lata dan Uzza. Dia minta Ammar cakap macam tu. Bagaimana yang berlaku di Syria baru-baru ini, siapa yang tengok dalam satu video daripada YouTube, tentera Bashar apa dia buat? Dia tangkap seorang dikampuskan dalam tanah, tinggal kepala sahaja. Letakkan dalam tanah, tanam dalam tanah, tinggal kepala. Apa dia kata kepada orang tu? Qul, katakan engkau la ilaha illa bashar, tidak ada Tuhan melainkan bashar. Tentera tu suruh pemuda yang ditanam tadi dalam tanah cakap qul la ilaha illa bashar, tidak ada Tuhan pun melainkan bashar. Begitu sekali. Dan ini yang berlaku. Maka apa berlaku? Ammar bila dah tak tahan sangat-sangat, dia azab sebegitu rupa, maka apa dia kata? Aku percaya dengan apa yang kamu kata, aku kufur, keluar daripada Islam, dan aku terima, aku beriman dengan Tuhan Lata dan Uzza. Bila dia cakap macam tu, maka dilepaskanlah Ammar. Apa berlaku? Setelah mana dilepaskan Ammar, maka dia datang berjalan kaki pergi bertemu dengan Nabi SAW. Nadiman wabakian, dalam riwayat mengatakan, dengan menyesal sangat-sangat sambil menangis teresak-esak pergi jumpa Nabi. Kerana apa? Yang pertama sekali kerana ibu dan bapa dia dah mati. Kemudiannya pula kerana dia terpaksa mengucapkan kalimah kufur. Dia terpaksa mengucapkan kalimah kufur pada waktu tersebut. Wa akhbara Nabi SAW dalam hadis menyebut qabrahu fi wajalin wa khawfin. Maka diceritakan keadaannya kepada Nabi, bagaimana teruknya dia diseksa dan dalam keadaan dia takut pada waktu tersebut.
Fatalaqan Nabi fi Hanan fas'alahu. Maka Nabi pun datang kepada Ammar dalam keadaan yang penuh penyayang. Nabi pegang dia dan Nabi bertanya, "Kaifa tajidu qalbak?" Ya Ammar, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana keadaan engkau wahai Ammar? Maka kata, "Bagaimana keadaan hati engkau wahai Ammar?" Kata Ammar pada waktu tersebut, faqala Ammar, "Ajiduhu mutma'innan bil iman." Aku dapati dalam hati aku masih lagi ada iman. Walaupun di mulutnya dia cakap dia kufur, tetapi dalam hatinya dia kata, aku tetap beriman kepada engkau wahai Muhammad, dan aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kehebatan. Maknanya kat sini, dan apa kata Nabi? Kamu ulang sikit. Ya Ammar, in adu fa'am. Wahai Ammar, kalau dia orang minta engkau buat dalam keadaan yang macam tu, tak ada masalah, disebabkan kerana engkau mempertahankan nak jaga diri. Dan turunlah satu ayat Al-Quran, Allah menyebut illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maknanya seseorang itu tak dinamakan orang yang murtad, terkeluar daripada Islam, walaupun dia sebut dengan mulutnya mengatakan aku kufur, disebabkan oleh kerana takut diazab, takut dibunuh, dan kerana nak jaga nyawanya, dia pun mengatakan baiklah aku keluar daripada Islam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha qalbuhu mutmainnun. Melainkan orang yang hatinya tetap beriman, dia terpaksa sebutkan kerana nak jaga nyawa, maka mereka tidak dinamakan orang-orang yang kufur ataupun murtad, keluar daripada Islam. Saya nak kongsi apa yang berlaku kepada sahabat kita Farid Afrad yang mungkin apa berlaku orang ni? Cuti panjang dia pun balik ke rumah. Bila balik ke rumah, keluarga dia tetap tak puas hati dengan dia. Dia tak puas hati sebab dia dah masuk Islam. Masuk Islam dia ni hanya mak keluarga dia ni dengar-dengar saja daripada kawan-kawan cerita. Okay, dia dengar daripada kawan-kawan mesej sampai tak pengetahuan keluarga dia. Keluarga dia dengar cerita kau Afrad dah pergi surau, dia pergi belajar tentang Islam. Aku dengar cerita kau dah pun masuk Islam, betul ke tidak? Aku jawab Afrad. Dia jawab apa? Dia cakap macam tu. Dia cakap dia dah Islam ataupun dia belum Islam lagi? Tak cakap. Dia tak cakap. Okey, adakah bila dia tak cakap itu dia tidak Islam? Tidak. Berdalilkan dengan ayat ini. Maknanya walaupun mak dia pegang kuali pukul kat kepala dia, benjol kepala dia, ataupun mungkin mak dia kata sekarang ni kau makan apa? Okey, kau makan daging, ada kau makan babi. Pada waktu tersebut dia terpaksa makan disebabkan oleh kerana apa? Kerana mak dia. Kerana kita katakan kata-kata dan kerana urutan daripada orang-orang yang lain, maka dia makan waktu tersebut, tetapi dalam keadaan hati dia engkar. Hati dia tetap tenang, terima Islam, dan hati dia engkar, mengatakan ya Allah, aku tak reda benda yang aku buat ni, tapi aku terpaksa buat. Ini yang berlaku. Balik orang ni, keluarga dia, abang dia semua marah kat dia. Apa dia jawab? Ditanya kepada dia, dia diam. Betul tak Alfred? Awak diam saja kan? Dia diam, tak jawab apa. Nak jawab macam mana dah dijawab, tapi dia orang menjawab dengan perkataan-perkataan yang lain. Maka sebab tu apa kita nak kata kepada dia? Sabra ya Alfred, bersabarlah wahai Alfred, insya-Allah inna mau'iduka al-jannah. Maknanya sesungguhnya iaitu janji Allah itu adalah syurga bagi orang-orang yang sabar. Maka Allah sebut dalam Al-Quran. Apa Allah kata dalam Al-Quran? Wa basyiris sabirin. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Allah akan uji kamu wahai manusia, iaitu dengan rasa takut, wal ju', rasa lapar. Ayat ini diturunkan ketika mana berlaku keadaan-keadaan yang macam ni, iaitu takut mereka berazab, lapar mereka dengan cara di pulau. Kita akan masuk tahun ke-5 kenabian, tahun ke-6 kenabian, pemulawan dari sudut ekonomi. Makanan tak sampai, air tak sampai kepada buat muslimin. Maka Allah kata wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Kami akan uji kamu wahai manusia dengan takut dan lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Dan kami akan kurangkan kepada kamu iaitu makanan-makanan, buah-buahan. Dan juga kami akan jadikan di kalangan kamu ada yang meninggal dunia dengan ujian yang kami berikan. Wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar.
allazina idza asabatuhum musibatun, iaitu orang-orang yang bila mana diberikan, ditimpa kepada mereka musibah, qalu, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Afrat orang dapat ayat tu. Kata sekali dia orang buat benda apa-apa cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tanya apa kau sebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, itu antaranya yang boleh kamu sebut. Okey, antaranya bila kita iman kita kuat, kita yakin dengan betul-betul. Sebab tu kita yang Islam ni, kita kena tuntut ilmu, kita kena belajar. Sebab bila belajar kita akan dapat ilmu yang yakin. Bila dapat ilmu yang yakin menjadikan hati kita sabar, tetap, dan kita akan jadi orang yang sabar apa keadaan sekalipun. Orang yang tahu tentang hakikat solat, dia takkan berani tinggal solat. Orang yang tahu hakikat solat, dia takkan berani tinggal solat. Bahkan sampai keadaan macam mana, dia tidur lewat bagaimana sekalipun, dia akan pastikan dia bangun waktu subuh. Walaupun dia letih macam mana pun, dia tetap akan bangun solat juga. Sebab dia tahu hakikat solat, kenapa dia tak solat, kenapa dia perlu solat, dan kalau dia tinggal solat, apa akibat dia. Apa punca itu? Punca kerana ilmu yang mendatangkan iman. Lepas tu kita kata nak tak nak kita kena belajar. Bila kita belajar, menjadikan kita rasa takut. Seorang hamba Allah, tadi saya ceritakan tempat hamba Allah yang dia ni baru-baru saja timbul minat nak menuntut ilmu, nak belajar ilmu agama. Sebelum ni tak pernah minat pun tentang agama, semayang pun tunggang-langgang, semayang kadang-kadang Jumaat saja tu pun sebab pandu kawan pergi Jumaat saja. Ada ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Last sekali dia kata, ustaz, waktu saya sebelum saya mengaji dengan mengata-mata ustaz ni, dia kata saya jahil. Satu hari tu dia kata tahun lepas, saya cakap dekat isteri saya, dia kata, hei kamu, dia kata dekat isteri dia, hei kamu, dia kata, kau tak dengar cakap aku sumpah, apa namanya, kandungan yang ada kat dalam perut kau tu akan berlaku sesuatu perkara. Disumpah kandungan dalam perut bini dia tu akan berlaku sesuatu. Kalau isteri dia tak nak dengar cakap dia, mengucapkan kalimah sumpah itu sedap mulut dia cakap. Last kali berlaku apa berlaku? Allah terima apa yang dia katakan tadi. Isteri dia gugur kandungan. Bila dah gugur kandungan, kahwin dah banyak tahun, dah sampai ke hari ni tak dapat anak lagi. Kemudian dia pun dah start belajar balik. Bila dah belajar, dia pun dah tahu apa ilmu, dia datang ke ustaz. Saya menyesal apa yang saya dah kata dahulu. Cara macam mana saya nak buat. Orang yang sebut perkataan aku sumpah engkau, aku sumpah itu kata-kata azam ataupun iltizam. Kata-kata azam dan iltizam ini, maka apa maksud dia? Maksud dia doa yang pertama. Yang kedua, kata-kata azam dan iltizam ini dimaksudkan juga sebagai salah satu bentuk dia sumpah, iaitu berlaku sesuatu perkara. Bila berlaku macam ni, apa dia nak buat? Saya kata pergi minta boleh maafkan isteri kau. Kemudian yang kedua, terus balik dengan bayar kifarat. Kifarat balik atas apa yang kau cakap, iaitu bagi makan 10 orang miskin. Itu antaranya yang boleh dibuat. Lepas tu kita kata bahaya sekarang ni, jangan main-main dengan cakap. Kerana bila kita bercakap berlebihan, gila jadinya. Puncanya sebab tak tahu jahil. Bila dia tahu, maka menjadikan dia rasa takut. Sebab tu kita kata peringkat awal Islam dahulu adalah orang-orang yang yakin dengan akidah yang dibawa oleh Nabi. Bila mereka yakin sampai ke tahap yang sebegitu. Walau bagaimanapun Islam tak sampai nak menyiksa manusia. Islam tak suruh kita mempertahankan diri sampai menyiksa. Tetapi siapa yang sanggup maknanya ambil penyiksaan tadi nak membuktikan keimanan mereka, maka mereka orang yang paling hebat, kerana mereka akan mendapat syahid. Syahid ni tidak ada benda yang paling hebat melainkan syahid. Syahid antara darjat bersamaan dengan para anbiya. Orang yang syahid, sebab tu disebut dalam Al-Quran, wala yaquluna apa ya dia? Ayat berkata orang yang mati meninggal syahid ni. Apa ingat? Bukan, satu lagi. Jangan kamu mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mereka itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Itu ayat dia. Jangan kamu wala yahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim wa hum yurzaqun. Jangan kamu mengatakan dan mengira-ngira orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati, bal ahya'un 'inda rabbihim. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka, wa hum yurzaqun, dan mereka diberikan rezeki. Ulama membahaskan ayat ini dengan mengatakan orang yang mati syahid ni mereka tak akan pergi ke alam barzakh.
Habis kat mana mereka pergi? Mereka terus akan diangkat naik berada bersama Allah Subhanahu Wa Taala di sisi Allah, dan mereka akan diberikan rezeki terus masuk syurga. Apa berlaku kepada antaranya dalil dia? Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar meninggal syahid ketika mana peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah berlaku di antara kerajaan Islam, iaitu Nabi, sahabat-sahabat Nabi berlawan dengan tentera Rom. Jumlahnya 30,000 lawan 200,000. 30,000 lawan 200,000 pada waktu tersebut. Tentera Rom 200,000 berlawan dengan tentera Islam 30,000. Nabi utuskan pada waktu tersebut yang menjadi khalifah, yang menjadi panglima perang adalah yang pertama sekali diletakkan Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, anak kepada Ja'far, iaitu anak saudara Nabi. Baik, maka diutuskan dia, dijadikan dia sebagai panglima dalam peperangan tadi. Maka dia pun pegang liwa ataupun bendera Islam kerana dia berada di hadapan lawan secara face to face. Dia menunggang kuda dan dia pegang bendera di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Tengok bagaimana hebat orang menunggang tanpa pegang kuda pun. Baik, kemudian ketika mana waktu tersebut tangan dia ni terputus, tangan kanan. Apa dia kata? Wa fi sabilillahi ayyatuhal yad, demi jalan Allah wahai tangan kanan aku. Kemudian yang pula apa berlaku? Dipotong pula tangan kiri. Dia sambut dengan gigi dia, pegang dengan mulut dia bendera tadi. Wa fi sabilillahi ayyatuhal yad, demi jalan Allah wahai tangan kiri aku. Kemudian datanglah Khalid Al-Walid, datang apa namanya? Zaid bin Harithah yang keduanya, pegang juga bendera tu. Zaid Harithah pun jatuh syahid. Kemudian diambil orang yang ketiga, iaitu Khalid Al-Walid, sehinggalah Islam mencapai kemenangan dalam peperangan tadi. Baik, setelah mana meninggalnya Ja'far At-Tayyar, Ja'far At-Tayyar, Nabi waktu tersebut berada di Madinah di atas mimbar, dan Nabi menceritakan kepada sahabat-sahabat yang ada di Madinah keadaan yang berlaku dalam peperangan tersebut, seakan-akan satu skrin yang ditunjukkan di hadapan Nabi. Dan Nabi mengatakan Ja'far bin Abi Talib telah pun jatuh gugur syahid. Dan kata Nabi SAW, ketahuilah kamu semua pada hari ini, sekarang ini Ja'far bin Abi Talib sedang terbang di dalam surga. Allah telah gantikan kedua-dua tangan dia tadi dengan sayap yang dia boleh terbang dalam surga pada tempat yang dia nak pergi. Dan ditukarkan nama beliau daripada Ja'far bin Abi Talib kepada Ja'far At-Tayyar. Ini kehebatan seorang yang bernama Ja'far At-Tayyar. Allah gantikan, mati saja terus terbang naik masuk ke dalam surga. Allah berikan pula dua sayap kepada dia untuk dia terbang ke mana-mana. Ini kehebatan. Atau kehebatan yang ketiga, kehebatan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah hebatnya dia kerana dia diseksa begitu teruk, sehinggalah sampai ke satu tahap Nabi pernah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apakah amalan engkau? Dia bertanya Nabi, kenapa ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, aku tak tahu, tapi aku mendengar tapak kaki kamu di dalam surga. Nabi kata, aku dengar tapak kaki kamu, engkau masih hidup kat dunia, tapi tapak kaki kamu dah pun berbunyi kat dalam surga. Orang masih hidup, tapi dah pun sebahagian dia dah naik di surga Allah. Apa puncanya? Anak orang-orang yang betul-betul bersabar di atas ujian yang Allah timpakan kepada mereka. Dan ini yang berlaku kepada Ammar. Kepada Ammar, dia mengaku dengan mengatakan, baiklah aku keluar daripada Islam, aku masuk agama yang aku anuti sebelum ini. Maka mereka pun lepaskan dia. Akhir sekali dia menangis, menyesal apa yang dia katakan, dan Nabi sabarkan dia dengan mengatakan tidak menjadi masalah bagi orang yang nak jaga nyawa dia, dibolehkan bagi mereka. Kalau tak sanggup tahan, maka dia boleh sebut. Antara dalilnya yang lain, iaitu Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak wajibkan kepada seseorang satu benda melainkan kadar yang dia mampu tanggung. Kat mana yang mampu tanggung, tanggunglah. Tapi kalau diminta berkaitan tentang nyawa, dibolehkan untuk kita cakap. Orang datang kat kita tengah nak, kita berpuasa, orang datang letak pisau kat leher, kata baik kau makan aku tikam. Kita kata cantik, apa, tak ada masalah, kita makan macam mana dengan dia tarik. Okey, contohnya apa hukumnya? Dibolehkan kerana berkaitan tentang nyawa. Kerana dalam Islam, perkara yang asas hifzun nafs, wajib. Setiap orang dia wajib mempertahankan diri, menjaga nyawanya. Maka nak tak nak dalam bab ni, kerana atas dasar nak jaga nyawa dia, maka dia sanggup menuturkan kalimah kufur. Baik, antaranya yang lain, Bilal bin Rabah Al-Habashi yang kita telah sebutkan. Dia ni hamba kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pembesar Quraisy. Apa dia buat?
dia diheret di atas pasir yang panas, terik. Kemudian yang pula diletakkan ke atas batu, ambil satu ketul batu yang besar, letak ke atas dada dia dan ditidurkan dia di atas pasir. Kemudian apa yang dia kata, dia orang pun seksa dia, disiramkan air, kemudian pula didera, diazabkan tubuh badan dia, dan apa yang sebut keluar daripada mulut dia, ahad, ahad dan ahad. Sebut apa? Ahad, ahad, ahad. Kita hari ni kita sebut kat ahad bila? Orang kejut, pagi ahad, kejut baru sebut. Sebut ahad. Bila ahad juga, tapi ahad sebab hari cuti tak nak kamu sebut, kita sebut ahad. Tapi Bilal bin Rabah, apa dia buat? Dia sebut ahad, mengesahkan Allah SWT mata-mata pada nak jaga keimanan. Dia sanggup walaupun didera sebegitu itu. Baik, kemudian apa yang berlaku? Ketika mana dia sedang diazab, lalulah pada waktu tersebut, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar salah seorang dari Muhammad. Abu Bakar dia orang kaya sebenarnya. Bila dia datang, dia tengok Bilal diazab sebegitu kufur, dan Bilal juga adalah salah seorang hamba. Maka hamba ni nak bebaskan kena bayar duit ataupun ditukar ganti. Dia pergi cari seorang hamba yang lagi hebat, yang kuat. Maka dia pergi kepada Umayyah bin Khalaf dan mengatakan, aku gantikan dengan hamba yang lebih kuat ini untuk kau berikan kepada aku, iaitu Bilal bin Rabah. Maka dibebaskan Bilal bin Rabah daripada hamba, menjadilah dia orang yang merdeka. Dan Nabi angkat Bilal bin Rabah menjadi salah seorang muazzin Nabi kerana suara dia yang begitu kuat. Walaupun mukanya hitam, tetapi dia suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu panggil Bilal bin Rabah, wahai Bilal, panggil Bilal bin Rabah dengan panggilan ya Ibnu Sauda, wahai budak hitam. Umar Al-Khattab duduk dan Islam itu. Umar panggil kepada Bilal bin Rabah dengan panggilan ya Ibnu Sauda, wahai budak hitam. Apa berlaku? Nabi toleh ke belakang dengan keadaan muka yang merah. Kata Umar, aku tak pernah dengar pun, aku tak pernah tengok pun Nabi begitu marah sebagaimana hari itu Nabi marah kepada aku. Selepas daripada itu aku bersumpah yang aku takkan gelarkan kepada seseorang dengan gelaran apa-apa sekalipun. Ini yang berlaku kepada Umar Al-Khattab. Nabi muliakan dia. Apa yang Nabi buat? Ketika mana zaman pembesar-pembesar Quraisy, orang musyrikin Mekah mengazab orang-orang Islam dan mereka menghina Bilal bin Rabah kerana dia seorang hamba. Ketika mana Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, apa Nabi buat? Nabi perintahkan Bilal bin Rabah, wahai Bilal, arif nafsaka, kau naik ke atas Kaabah. Kau naik ke atas Kaabah dan tunjukkan kepada semua orang-orang Mekah, orang-orang kafir musyrikin Mekah, engkau asal orang yang hina disebabkan oleh kerana kau terima Islam hari ini. Islam telah memuliakan engkau, Allah memuliakan engkau. Tak ada orang lain pun yang pernah naik ke atas Kaabah melainkan Bilal bin Rabah naik ke atas Kaabah dan mengazankan, iaitu azan yang pertama sekali di atas Kaabah. Ini kehebatan yang ada pada Bilal bin Rabah, selain daripada kakinya yang berbunyi ke dalam surga. Ketika mana wafatnya Nabi SAW, pada waktu tersebut Bilal antara orang-orang yang cukup, orang kata pun cukup sedih disebabkan sayangnya kepada Nabi. Apa yang berlaku? Bila dia tahu yang Nabi SAW dah meninggal, waktu masuk waktu dia cuba nak azan solat. Waktu nak azan solat, waktu dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, okey. Asyhadu an la ilaha illallah, okey. Waktu nak sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nak sebut kataan Muhammad tak mampu sehingga dia mengatakan aku pengsan disebabkan tak mampu sebut kataan nama Muhammad tadi. Betapa sayangnya dia kepada Nabi, dia kata aku tak mungkin lagi untuk sebut kerana terlalu rindu dan kasih kepada Nabi SAW. Akhir sekali dia pun nak resign, pergi jumpa dengan Abu Bakar. Kata dekat dia kepada Abu Bakar, ya Khalifatul Rasulullah, izinkan aku untuk pergi ke Syam untuk berada bersama-sama dengan tentera Islam di sana untuk mempertahankan Islam. Kerana aku dah tak sanggup lagi tinggal di bumi Nabi ini, kerana aku terkenang sangat-sangat kepada Nabi SAW. Kata Khalifah Abu Bakar, sebagaimana Nabi telah melantik engkau sebagai muazzin, begitu juga dengan aku, dan aku tak izinkan engkau keluar daripada Madinah. Tak apalah, dia pun pulang sebelum waktu nak azan masih lagi tak mampu. Last sekali dia pergi jumpa kali yang kedua. Jumpa kali yang kedua, wahai Khalifatul Rasulullah, wahai Abu Bakar, tolonglah lepaskan aku. Kata Abu Bakar, aku takkan lepaskan engkau. Maka kata dia, wahai Abu Bakar, engkau ingat atau tidak, engkau telah membebaskan aku dahulu ketika mana aku diazab. Aku adalah seorang hamba, kemudian kau telah bebaskan aku dan jadikan aku seorang yang merdeka. Kenapa sekarang ini kau tak boleh nak bebaskan aku?
Karena aku dah seorang yang merdeka. Bila terdengar kata-kata yang demikian, Abu Bakar pun mengatakan, baiklah kalau itu permintaan engkau, maka aku bebaskan engkau pada kali yang kedua. Dibebaskan dia, maka dia pun pergi berhijrah dulu di Syam, berada bersama-sama dengan tentera di sana. Ketika mana masuk tentera zaman Umar Al-Khattab, mereka nak menawan bandar Baitul Maqdis. Di antara mereka itu antaranya Bilal bin Rabah. Bila dah berjaya tawan Baitul Maqdis, Umar Al-Khattab meminta supaya Bilal bin Rabah untuk mengazankan azan yang pertama sekali di Baitul Maqdis yang diazankan oleh Bilal bin Rabah. Kata Bilal, minta maaf, aku masih lagi tak mampu nak azankan. Baik. Kemudian ada riwayat yang mengatakan diazankan, tapi ada riwayat mengatakan tidak azankan. Kemudian Umar balik semula ke Madinah. Umar tuliskan surat ini, perintah daripada Amirul Mukminin, wahai Bilal, tolong balik ke Madinah semula atas perintah daripada Amirul Mukminin. Maka dia mengatakan, ini perintah, aku tak dapat nak tolak, dan dia pun balik. Waktu dalam perjalanan balik, seakan-akan Allah dah merancang. Allah rancangkan, Allah jadikan semua penduduk Madinah pada waktu tersebut bangun lewat. Sebelum subuh lagi dah ada orang kat masjid. Ketika mana dia balik, tak ada seorang pun yang sampai ke masjid. Dia orang yang pertama sampai ke Masjid Nabawi. Dia naik di atas tempat azan dan dia pun mengazankan. Dan bila mana dengar suara Bilal bin Rabah, semua orang terkejut dengan mengatakan, Muhammad dah pun kembali, Muhammad dah pun kembali. Kerana terkenangkan suara Bilal itu di zaman Nabi SAW. Semua orang datang ke Masjid Nabawi dan semua orang menangis dalam masjid kerana mengenangkan kepada Nabi, disebabkan kerana Bilal yang telah mengazankan azan solat tadi. Itulah keadaan Bilal bin Rabah, antara orang yang masih hidup tanpa kaki dah berbunyi di syurga, orang yang hitam yang tidak ada harga pada manusia, tapi dia adalah orang yang paling berharga di sisi Allah kerana kesabaran dan kerana keimanannya yang cukup kuat. Baik. Antara yang lain yang kita pernah ceritakan, antaranya lagi adalah Zubair bin Awwam. Waktu masuk Islam umur 14 tahun sahaja. Apa yang dibuat? Yang mana dia ni digantung di satu tempat. Satu tempat diletakkan bara api kat bawah, diasapkan dia, diletakkan bara api kat bawah, dan minta dia supaya kembali balik kepada Tuhan Lata dan Uzza. Dan apa kata Zubair? La akfur abadan. Aku tak akan kufur selama-lamanya. Sampai ke satu tahap tuan dia pun dah tak larat nak azab kan, dibebaskan juga dia, iaitu Zubair bin Awwam. Antara yang lain lagi Abu Fukaihah, yang mana dia ni juga seorang hamba kepada Safwan bin Umayyah. Apa yang dibuat kepada dia? Diikat dia dengan tali, kemudian digantungkan kaki dia, kemudian diletakkan pada tempat yang panas, dan dia mengatakan kat mulut dia, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Dan diazabkan dia sampailah kepada pengsan dia. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga yang datang, beli dia dan bebaskan dia. Ini sebabnya Abu Bakar As-Siddiq kerana membebaskan hamba-hamba. Begitu juga di antaranya Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang dikatakan pemuda yang paling kacak sekali di Mekah. Kemudian yang pula orang yang paling kaya, anak orang kaya, mukanya kacak, dan di antara lelaki-lelaki rebutan di Mekah, dan orang yang memakai pakaian yang paling terbaik sekali di antara orang-orang Mekah. Dan tunjukkan betapa kaya dia. Kalau zaman hari ini kita katakan paling kawah pun dia pakai apa? Kereta pun paling mahal yang anak mahal dia pakai. Tak Malaysia ada kereta Bentley. Tak salah saya tak ingat yang lebih sebalik tu. Sebab kereta harga ni kita jatuh, pasti dia tak bawa ke pernah KLCC. Orang kata kita tak ingat apa nama dia. Kadang-kadang orang kaya betul akan ada mukanya handsome, pakaian yang mahal, kereta yang mahal, semua segala benda-benda yang mahal. Baik, kemudian apa berlaku? Disebabkan oleh kerana Islam, maka dia terima Islam, semua kekayaan tadi ditarik balik. Keluarga ditarik balik dan dia sanggup tinggalkan kekayaan dia tadi dan berhijrah bersama-sama dengan Nabi. Dan dia juga antara orang-orang yang diseksa pada waktu tersebut, sehingga menjadikan dia lagi bersama berhijrah pergi ke Madinah. Yang pertama sekali dia pergi ke Habsyah dan ikut Nabi pergi ke Madinah. Baik, apa yang berlaku? Ketika mana dia sampai di Madinah, Nabi tengok kepada Mus'ab bin Umair masuk dalam masjid. Nabi tengok saja kepada Mus'ab, apa yang buat? Nabi menangis tengok Mus'ab. Dan ditanya sahabat, kenapa kau menangis? Wahai Rasulullah, kata Nabi, aku mengenangkan saat-saat kemewahan Mus'ab dalam keadaan dia sanggup tinggalkan harta kekayaannya demi kerana Islam. Inilah antara tokoh-tokoh yang hebat-hebat, iaitu orang-orang yang sanggup diazab oleh pokok Quraisy atau pokok kafir semata-mata kerana
BBI. Tengok ada sekatan kat tengah jalan raya. Siapa datang hampiri surau saja, kenapa? Kena tangkap, masuk lokap 3 hari contohnya. Itu pun jadi apa berlaku tak berani. Ini jangan kata macam tu. Kadang-kadang nak pergi dengan ceramah, tengok ada orang blok patah balik, tak berani nak pergi tengok orang blok, belum lagi kena azab. Apa dia lagi? Bola dengan majlis ilmu, bola lagi. Maka bola itulah kita punya musibah ataupun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak diuji dengan azab. Apa ujian kita Allah uji dengan nikmat. Ada sebahagian ulama mengatakan azab dia pada zahirnya azab itu berat untuk ditanggung. Tapi kadang-kadang ujian nikmat ini bahayanya juga, ada bahayanya. Bahaya kerana menjadikan kita lalai. Lalai macam mana? Sama sebagaimana buruk yang dulu tak ada pokok. Angin datang kuat, dah pegang kuat saja. Tapi bila angin datang, sepoi-sepoi bahasa, lebih dah jatuh kat tanah. Sebab apa? Bahasa semua saja berlayar, dia kata, kali jatuh kat tanah. Sebab angin sepoi-sepoi bahasa. Kita hari ni apa pujiannya? Kerana angin sepoi-sepoi bahasa, angin semua hantar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka nak tak nak kita kena kenang balik. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Adakah kamu berkira yang kamu akan masuk syurga? Kata Allah, walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Tengok sebagaimana umat-umat yang datang sebelum daripada kamu, masathumul ba'sa wa dharra, yang mana mereka telah merasai segala kesulitan, wa zulzilu hatta yaqul, dan mereka diseksa sehinggalah mereka mengatakan ar-rasul walladzina amanu ma'ahu. Maka berkata kepada rasul mereka, mata Rasulullah. Maka begitu sekali bila Allah nak tolong kita, dia dah tak tahan sangat dengan azab. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya bantuan Allah itu terlalu dekat. Nah, inilah berlaku ujian-ujian yang diberikan kepada orang-orang yang terawal dari Islam dahulu, dan itulah yang menyebabkan mereka jadi kuat. Orang yang paling banyak diuji menjadikan mereka jadi kuat. Sebab itulah tanda-tanda seorang yang berada di atas jalan yang benar, mereka itu orang yang tahan dengan ujian, dan orang yang banyak Allah uji mereka. Makin Allah uji, maka makin kuat dia. Bukan makin Allah uji makin lemah. Tapi kalau makin kuat, maka ketahuilah kekuatan itu datangnya daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nak tak nak, kita terpaksa tutup, dan kita tahu semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang bersabar, maka sudah tentu balasannya adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Mu'alam. Kalau sekiranya ada pertanyaan untuk soalan, InsyaAllah kita akan masuk nanti tahun yang kelima, iaitu hijrah yang pertama ke Habsyah. Baik. Ya, salam. Baik, daripada mana datangnya azan? Soalan sahabat kita tanya, daripada mana datangnya azan? Asalnya kes waktu ketika mana sahabat-sahabat berada dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu tersebut mereka dengar orang Yahudi dia tiupan ada benda macam seakan-akan trompet lah, tanda masuk waktu, tanda dia orang nak kena pergi ke rumah ibadat dia orang. Orang Kristian membunyikan loceng. Maka seorang sahabat antaranya pergi bertemu dengan Nabi, kata salah saya hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab ataupun salah seorang. Kata dia, ya Rasulullah, boleh tak kalau kita nak gunakan tiupan macam orang Yahudi untuk menandakan masa waktu? Senang sikit nak panggil orang. Dahulunya mereka terpaksa tunggu datang berkumpul orang ramai. Bila datang dengan masa waktu lagi dah masuk ke solat. Okey, boleh tak kalau kita nak gunakan loceng macam orang Kristian? Maka setelah menekankan demikian, Nabi mengatakan tak boleh, kerana itu kita dah tiru daripada agama mereka. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang meniru dalam perkara ibadat, maka termasuk mereka di antara kaum tadi. Pada malam harinya dikatakan dua orang Nabi sendiri bermimpi, dan juga Umar Al-Khattab juga bermimpi. Maka bila kata salah saya lah, kenapa siapa pernah dengar orang yang lain ingat nama sahabat tu, kata salah saya sama ada Umar Al-Khattab dan Nabi sendiri juga bermimpi, mimpi kalimah lafaz azan tadi. Maka setelah mana diberitahu kepada Nabi, apa kata Nabi SAW, sampaikan, berikan, ajarkan kepada Bilal, kerana aku nak ambil Bilal menjadi muazzin Rasulullah SAW. Bermula pada saat itulah Bilal menjadi muazzin Nabi dengan kalimah yang sebagaimana yang diberikan tadi. Kat situ juga petunjuk yang dalam bab mimpi yang mengatakan mimpi bagi para Rasul adalah wahyu.
Dan mimpi bagi para manusia juga ada kalanya boleh dijadikan sebagai panduan. Antaranya mimpi dalam bab perkara azan. Kalau Nabi juga mimpi benda yang sama. Atau berlaku dalam bab mimpi ni berlaku kes orang nak pergi curi jasad Nabi. Berlaku di Madinah. Seorang sultan yang bernama Sultan Nuruddin Az-Zinki. Sultan Nuruddin Az-Zinki, sultan yang memerintah Syam pada waktu tersebut, umurnya ada di Damsyik. Sultan Nuruddin dia 3 malam berturut-turut dia mimpi ada dua orang yang datang nak curi mayat Nabi dekat Masjid Nabawi. Dan dia orang tu dia korek daripada bawah tanah nak pergi curi mayat Nabi. Dia berulang-ulang mimpi sampai 3 malam. Bila dah sampai keadaan macam tu, dia pun kata ini pelik ni, dia kata sebab 3 malam berturut-turut. Dia pun siapkan kenderaan dia pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah, apa dia kata? Dia panggil orang yang ada kat sana. Hari ini saya nak berikan sedekah kepada seluruh penduduk Madinah dan minta semua orang yang kaya dan miskin datang hari. Kita buat adakan majlis macam majlis break lah, macam tu. Kita tak kasi orang, kita panggil semua datang. Dan semua datang, dia kata ada siapa lagi tak datang, yang tertinggal. Orang kata semua dah datang lah, yang sakit tak sakit semua tak datang lah. Kok punca pada nak dapat sedekah. Okay. Kemudian orang kata melengkat ada 2 orang, tapi mereka bukan penduduk Madinah. 2 orang ni dia orang luar datang duduk kat sini kerana nak belajar kat sini. Orang kata dia tak datang, tak mana rumah dia? Boleh tak tunjukkan kat aku kat mana rumah dia? Orang pun pergi tunjuk kat mana rumah dia. Dan bila pergi kat rumah dia, rupanya dia orang dah korek daripada rumah yang dia orang duduk tadi, satu lubang kawah yang pergi. Bahkan dah dikatakan dekat nak sampai dah pun dengan makam Nabi kerana mereka nak curi. Dikatakan 2 orang tu adalah orang Yahudi daripada Maghribi ataupun daripada Morocco, kalau tak salah saya. Maghribi daripada orang Yahudi daripada sana kerana dengki sangat kepada Nabi hingga sampai dah curi mayat Nabi tadi. Itu keadaan mimpi yang benar. Mimpi tapi mimpi dalam keadaan yang benar, bukan mimpi oleh orang-orang yang biasa. Baik, soalan lain. Ya. Ada orang yang pernah diseksa semasa ISA, tiba-tiba hari ini dia mengiyakan dan juga menghebahkan fitnah yang dibuat. Jadi macam mana kedudukan dia? Maksudnya yang pertama, orang yang dia menyebut dia, okey, soalan daripada sahabat kita, dia tanya soalan daripada kita. Itu soalannya orang yang diazab, minta supaya dia berkata tidak benar, dan dia pun berkata disebabkan takut diazab. Okey. Kemudian setelah mana dia keluar daripada tahanan dia, daripada tangkapan tu, tiba-tiba dia jadi lebih seru daripada kuat pula. Maknanya berlebih-lebih pula. Sebab itulah dalam ayat tadi dia mengatakan illa orang-orang yang mutmainnah qalbah. Orang yang hati dia kekal iman, dia cakap pada waktu tersebut saja kerana nak lepaskan diri. Tapi tidak bagi dia setelah mana lepas keluar saja, dia lebih dahsyat lagi daripada ketika mana pada waktu tersebut. Syarat dia dalam hati dia ada iman, dan syarat iman tadi bila dia dah lepas, dia kembali balik kepada ajaran yang sebenar. Macam kes Ammar tadi lah. Bukan maknanya lepas tu dia terus beriman dengan ikut pokok kafir, tidak. Maknanya dia akan datang balik kepada Islam dan mengatakan itu adalah cakap mulut saja. Maka adakah itu dinamakan tipu? Ya, tipu. Boleh tak menipu dalam Islam, bercakap bohong, al-kadzib? Sedangkan Nabi mengatakan innal kadhiba innal fujur yahdi ila nar. Orang yang bercakap bohong, orang yang menipu akan menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba dalam ni Ammar bin Yasir ni bercakap tipu. Cakap mulut kata beriman, tapi hati beriman. Itu yang pertama. Adakah dia menipu? Ya, ada menipu yang dibenarkan dalam Islam. Dalam Islam kita akan masuk dalam peperangan Badar nanti, dipanggil At-Tawriyah. At-Tawriyah ni bercakap satu benda untuk nak mengalihkan daripada isu yang berlaku supaya tak datang memborakkan kita. Ketika mana Nabi berhijrah ke Nabi dalam peperangan Badar tu, Nabi pergi berjalan di satu kawasan kebun, bertemu dengan seorang lelaki yang Nabi tahu orang tu adalah spy. Tengok gaya pun tahu dulu kat kedai kopi dengan kek dia, dengan macam kek hitam dia. Tengok dengar dia orang cakap atau BSB lah ni. Kita main. Okey, baik. Kemudian bila datang itu dia tanya kepada Nabi. Dia kata min aina anta ya rajul? Daripada mana kamu wahai orang lelaki? Dia tak kenal Nabi. Dia tanya daripada mana? Kata Nabi, ana min ma. Saya daripada air. Ama Imadian tanya dia lagi, adakah ma tu satu kampung dekat Madian? Kali yang kedua Nabi dah tak jawab, Nabi terus berlalu. Okey, baik.
Yang pertama, sahabat muhadisi mengatakan, Nabi mengatakan ana min ma'. Betul tak betul? Ada mengatakan, Nabi jawab dengan jawapan yang betul. Kerana manusia datang daripada air. Okey. Yang kedua, Nabi sebut ma' itu benda yang tidak diketahui apa maksudnya. Mungkin sekadar nak alihkan perhatian supaya tak diketahui. Maka sebab itulah dibenarkan dalam Islam, dalam bab perkara yang berkaitan tentang nyamuk dibolehkan kita bercakap tidak benar. Maka bohongkan itu bohong yang diharuskan bahkan sampai ke tahap wajib. Dalam istilah peperangan, Nabi sebut al-harbu khida. Peperangan adalah penipuan. Peperangan adalah penipuan. Dalam bab nak berperang, contohnya dekat kali peperangan dekat Lahad Datuk. Okey, kita pun pergi dekat perang dengan tentera suluk. Tentera suluk. Okey, kita sebut kat dia orang. Okey, kami duduk kat kawasan ni, korang duduk kat mana? Contohnya, bodoh orang kita ke orang kita duduk kat mana? Okey, ataupun kita katakan kami datang bawa pistol je, korang yang pakai senjata, pistol sama pistol. Bodoh juga. Mana sebab kita cerita kat orang kita pakai benda pun. Sebab tu berperang dia mesti kita menipu. Menipu juga, adakah menipu tu salah? Tak, menipu tak salah. Menipu tu menipu yang wajib. Kerana al-harbu khida, kata Nabi. Berperang adalah penipuan. Kena taktik, dia panggil tactical. Baik. Sama dalam bab kita katakan bapak kita ni hutang dengan alur, kita hutang dengan alur. Kita pun dah tahu dalam proses kumpul duit nak bayar. Tiba-tiba datang geng-geng alur ni datang kat rumah kita, tengok dia datang, tahu bawa beg silap macam geng berkuda tu. Okey. Datang bawa barang, siap duduk barang lah. Datang mana bapak kau? Kita pun tahu dah bapak kita tinggal makan nasi berapa tu, makan nasi berapa tu. Dah tahu dah orang tu datang bawa barang, nak cari bapak kita. Takkan nak cerita bapak tu dalam rumah. Maka kat situ dibolehkan menipu, kata bapak tak boleh keluar tak pergi mana. Sebab apa? Nak menjaga nyamuk atau menipu. Benarkah menipu? Begitu juga menipu dalam hal suami isteri. Nak jaga pertautan hubungan tadi supaya hubungan tadi tak putus. Nak jaga tadi, maka diharuskan menipu dalam perkara-perkara yang yasir, yang mudah, yang dibolehkan untuk nak jaga perasaan dan sebagainya. Contohnya malam ni lewat balik kita duduk jebak kena kuih dekat kasut. Balik sampai awak ke 10, selalu balik ke 9.30. Kebetulan tadi orang buat tadi lepas. Yang macam tu dibenarkan. Tak pun tak nak panjang-panjang kan, kita tutup dengan macam tu saja. Selesai masalah. Tak payah panjang-panjang. Itu antara yang bolehkan. Antaranya lagi boleh bohong. Nak dua orang yang bergaduh, jiran sebelah kiri dengan jiran sebelah kanan, okey, bergaduh. Okey, kita pergi kat jiran sebelah kanan, Cik Kiam, Cik Timah sebelah tu, dia nak berbaik kembali, tapi dia rasa sedar pula. Dia jemput pergi kat rumah, dia jemput, nak jemput kat rumah saya besok. Dia kata nak minta maaf. Kita pergi pula kat Cik Timah sebelah, Cik Timah dia kata Cik Kiam sebelah tu, dia kata tak nak lagi dah gaduh-gaduh, dia kata nak baik-baik. Esok dia jemput datang, tapi nak jemput kat rumah saya besok, nak minta maaf saya. Maka bila dia datang beritahu tujuan datang nak minta maaf, maka last kali beritahu sebenarnya dengan cara kita yang menipu, ada siapa suruh baik. Maka tipu tu tipu yang dibenarkan. Satu tipu yang dibenarkan dalam Islam. Boleh dibolehkan atas dasar ataunya yang berlaku dalam kes ni. Dan kes tu juga. Baik, ada soalan lain? Ya. Apa beza taqiyah dan syiah? Taqiyah itu ada satu juzuk daripada syiah. Salah satu sifat-sifat syiah. Apa maksud taqiyah? Taqiyah ni seolah-olah pura-puraan, berpura-pura. Maknanya dia tengok kalau sekiranya adanya risiko, waktu tersebut dia akan berlagak seakan-akan diri sebahagian daripada kita. Tapi bila di belakang, maka mereka akan menunjukkan keadaan yang sebenar. Sebab itu jarang kita berjumpa orang-orang syiah yang berani berdepan dengan cara bersungguh. Dan dia takkan berani berhujah dengan orang-orang yang pandai berhujah. Selalunya dia akan ketepikan, dia akan lari begitu saja. Kemudian yang keduanya pula, cara mereka itu, cara yang dia tak tunjukkan imej dia, tak tunjukkan imej dia, melainkan setelah mana dia kenal pasti orang yang dia nak buat. Contoh dan cara dia mulakan pun mulakan dengan cara yang kita tak nampak. Nak dengar apa istifai CCI tu air tu antara salah seorang dia punya geng lah. Mula-mula sekali apa dia buat, dia hantar air dia pergi kat masjid-masjid, dia naikkan banner dia kat masjid, dia bagi sedekah dekat masjid. Orang-orang bagus nampak haji ni, sikit demi sikit, dan sekali baru terlengkar. Pokoknya ini salah satu daripada agenda Syiah. Antara salah satu tu. Baik. Ustaz, ya. Zaman Nabi ni, kalau orang kafir Quraisy tu mengaku dia nak baik ataupun nak Islam, jadi Nabi boleh terus percaya aja terus. Tapi zaman hari ni, dan contoh yang dalam internet baru ni, yang fitnah
Dia kata yang pergi tengah tu kata bapak dia kata dia nak minta maaf. Jadi adakah suasana macam itu dalam suasana hari ni lah yang ada yang raya ni kita boleh terima, boleh percaya? Dalam Islam ada asas. Mungkin soal sahabat kita tanya soalan dia iaitu berkaitan boleh tak kita nak mempercayai berita-berita yang sampai kepada kita, lebih-lebih lagi zaman suasana yang tengah panas sekarang ni, yang menangkap dari macam-macam cerita yang berbagai ceritanya. Cara macam mana Islam ada cara dia, ada kaedah untuk kita bila sampai satu berita. Apa kata Allah yang Al-Quran? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepada kamu seseorang yang datang, orang yang bawa cerita tu pula orang yang dia ni boleh percaya ke tak boleh percaya, orang yang tak diketahui, yang sama-sama ataupun orang yang cakap tu orang yang fasik. Apa maksud orang yang fasik? Orang yang melakukan, mengekali dalam melakukan dosa kecil, dan orang yang pernah melakukan dosa-dosa besar. Orang yang macam ni orang yang ditolak penyaksian. Tiba-tiba datang orang yang sama-sama. Bila sama-sama macam ni, maka apa nak kena buat? Fatabayyanu. Maka fatabayyanu maksudnya selidiki terlebih dahulu. Wajib bagi kita kena selidiki siapa yang bercakap. Ayat ini diturunkan kepada satu kejadian yang berlaku zaman Nabi. Nabi minta seorang sahabat pergi kutip zakat dekat satu kampung ni, orang baru masuk Islam. Satu kampung baru masuk Islam, Nabi cakap ke dia, kau pergi kutip zakat ke kampung tu. Orang kampung ni pula disebabkan seronok baru masuk Islam, seronok ni nak keluarkan harta zakat dia. Jadi dia orang nak kumpulkan harta dia kat depan tu, kat tunggu ramai-ramai kat pintu gerbang kampung. Hamba Allah ni sahabat Nabi, dia sampai tengok dia jauh semua dia pegang tombak dulu kat depan pintu gerbang ni. Dia seorang aku ni, dia tak pergi sampai habis, dia patah balik. Dia kata, ya Rasulullah, aku pergi kat kampungan tu, dia orang tak nak bayar zakat. Dia orang siap nak bunuh aku lagi. Dah sekali turun ayat Al-Quran. Turun ayat Al-Quran minta selidiki. Dan Nabi putuskan Khalid Al-Walid untuk pergi cek. Bila Khalid Al-Walid sampai orang kampung tu kata, kenapa tak datang? Kata nak datang. Semalam kami dah siap dah untuk beli kat sini. Maka mengiyakan, maknanya bila datang seseorang, sahabat tu yang kabarkan cerita, satu cerita yang boleh kita syak, maka selidiki terlebih dahulu. Cara macam mana nak selidiki? Mungkin berbagai jalan-jalan yang kita cari lah, untuk kita tahu satu cerita tadi benar atau tidak. Baik, itu asal dia. Baik. Ya. Okey. Sahabat kita tanya, kita kata, Ustaz, apa hukum kawan saya hutang saya? Okey, lepas tu pula dia main nak bayar. Bila main nak bayar, dia pun kata duit aku bayar kan hantar dah. Dia tu aku pun dapat dia mengekor semalam. Okey, dia tikam, dia judi. Dia datang nak bayar kepada kita. Boleh tak boleh untuk kita terima? Di sini ada dua pandangan. Okey, yang pertama sekali bab hutang. Hutang wajib dibayar. Ayat paling panjang ayat berkaitan hutang. Kemudian Nabi sebut rohul mukmin, roh orang yang beriman ta'allaqa ma baina samawati wal ardh. Roh orang yang beriman itu akan tergantung di antara langit dan bumi hatta yaqdiya dainahu, sehinggalah dia lunaskan hutang dia. Maknanya lagi dia tak bayar hutang, roh dia tak diangkat naik ke atas, di awang-awangan. Lepas tu wajib untuk kita bayar hutang. Baik, hasil untuk membayar hutang. Okey, hasil dalam bab bayar hutang, ulama mengatakan tak perlu ditanya daripada mana dia ambil. Dia sebut pun yang penting duit tu yang dia bagi itu adalah duit hasil daripada hutang kita. Daripada dia mana dia ambil, tak perlu untuk ditanya, tak perlu dipersoalkan. Yang kedua, kalau diketahui hasil tersebut adalah hasil yang haram, atau ulama tetap lagi harus pada yang haramnya pada dia yang mengusahakan. Pada kita yang dapat, mana adalah hak kita untuk mendapatkan kembali duit kepada dia. Yang ketiga mengatakan kullu syai'in nabata minal haram fa naru aula bih. Setiap satu benda yang datang daripada haram, maka neraka adalah tempatnya. Maka mengatakan tak boleh ambil kalau tahu sekali satu benda yang haram. Berlaku satu kes di Penang dahulu, isu dia katakan duit yang diberikan kepada masyarakat itu adalah duit judi. Maka di sana tanya Dr. Asri keluarkan dalil-dalil dan sebagainya, mengatakan dibolehkan bagi orang fakir dan miskin menerima bantuan daripada mana-mana sahaja, tak perlu dipersoalkan. Begitu juga dengan kes kita jual barang, ada buka kedai. Orang datang nak beli barang kat kita, kita pun asalnya jual beli hukumnya harus, tak ada masalah. Dia beli barang, dia bagi duit, kita bagi barang. Tiba-tiba sampai satu keadaan, dia datang, kita cakap aku untuk nak beli gula 2 kilo ni, dari mana kau ambil duit ni? Dia kata baru curi tadi. Baru curi tu buka hukum, jadi haram, kerana dia tahu duit tadi adalah duit haram.
Lepas tu kita kata, yang pertama sekali, jangan kasar soal banyak bertanya. Kita dapat, ambil saja. Tapi kalau tanya, dia akan berubah hukum jadi hukum yang lain pula. Dalam kes ni, nak ambil kaum yang pertama pun tak apa, nak ambil yang kedua tak apa, nak ambil yang ketiga pun tak apa. Tapi kalau ambil yang ketiga tu lambat lagi lah, dia bayar. Baik. Allah berapa lagi? Ya. Kami ni, yang ada seorang kes, boleh jodoh. Jadi dia keluar. Semua pelajar dia boleh jodoh, post kat YouTube. Okey. Jadi dia ada ni, cakap doa selepas mayang tu bukan sunnah Nabi. Jadi kita buat tu, kita nampak kalau dia itu bukan sunnah Nabi kan. Jadi saya kasih kita buat, kita doa Dia dah lama dah surah ni pun dah banyak kali dah orang turun. Okey, soalan dia doa lepas Nabi, doa lepas solat bukan sunnah. Doa lepas solat bukan dikira sunnah. Nabi tak buat pun kenapa yang kata Nabi buat doa ni lepas solat bagi salam kiri kanan kiri, selesai dah solat. Apa dah panjang-panjangkan. Baik betul. Yang pertama sekali dalam bab ni kita kena tengok apa hukum doa. Apa hukum doa? Baik, dia membicarakan soal waktu. Tapi yang pertama sekali kita membicarakan pada perbuatan doa. Apa hukum doa? Allah sebut dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepada aku, doa kepada aku, apa bagi? Apa namanya? Ayat yang Allah mengatakan, "Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." So, bila mana seorang hamba itu panggil aku, seru aku dalam doanya, ketahuilah, sebut, beritahu kat dia, wahai Muhammad, yang aku ni dekat dengan mereka. Maknanya Allah akan dekat bila diseru, Allah akan dengar bila didoakan. Baik, maka dalam bab ni, ya betul. Mungkin dalam bab hadis tidak ada hadis yang menyebut Nabi berdoa selepas daripada solat, melainkan pada solat-solat yang tertentu. Antaranya solat istisqa, waktu minta hujan. Antaranya solat apa namanya, lain pada solat istisqa, solat apa lagi? Solat khauf, solat khusuf. Solat khusuf dengan khusuf dan khusuf. Dua solat ini yang solat yang disunatkan pada waktu tersebut, didoakan, minta Allah jauhkan daripada bala bencana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada pun dalam bab doa tadi, doa ni perbuatan yang baik. Bila perbuatan yang baik dibuat pada keadaan tempat yang baik juga, iaitu selepas daripada solat. Kita ambil pada sunnah perbuatan doa, bukan sunnah pada waktu, tapi sunnah perbuatan tadi. Atas dasar itu kita pegang sunnah tu. Baik. Siapa tak nak doa? Ustaz, saya tak nak doa. Tak ada masalah. Dan kita tak boleh yang salah orang yang tak nak doa. Orang yang tak nak doa pun dia tak boleh salahkan juga orang yang berdoa. Orang yang berdoa kerana perbuatan tadi masuk dalam kategori sunnah. Baik. Ustaz, berhubungan doa ni, ada satu soalan lah. Dia kata Allah tu maha mengetahui. Jadi waktu kita nak doa je. Baik. Dia soalan sahabat kita, Allah, ada orang mengatakan Allah itu maha mengetahui. Jadi tak perlulah nak doa. Kita fikir je lah, dia Allah dah dengar dah. Baik. Apa maksud doa? Doa ni minta. Diminta. Okey, minta sebab macam mana? Minta ni dengan mulut, bukan minta dengan hati. Pergi nak hutang kat bank, orang tak nak isi duit dia. Apa? Kita sendiri dia. Kita pun cakap mungkin kita boleh buat alasan, sebab bank tak tahu. Mungkin bank tak tahu, tapi perlu juga percakapan. Pada doa ni adalah permintaan. Doa adalah permintaan, minta. Maka minta mesti gunakan dengan mulut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pernah berlaku ni kes yang sama berlaku di Indonesia. Seorang ustaz pergi ceramah kat Indonesia. Orang bawa dia pergi melawat kat kawasan kampung. Antaranya melawat kuburan wali-wali dan sebagainya. Kebetulan dalam tempat kuburan tadi ada satu kuburan orang Kristian, siap ada cross lambang malam. Dia pun tanya, macam mana pula boleh tersesat ni lambang Kristian kat sini? Kenapa orang bukan Islam ditanam di kawasan kuburan Islam? Apa jawab orang? Dia kata tak apa, malaikat tahu yang mana Islam, yang mana tak Islam. Jawapan kita sama juga macam kes tadi. Jawapan itu. Jadi kita tak boleh jawab secara logik. Maka hadis kita kena gunakan juga ataupun hukum. Maka dalam bab tadi, Allah kena cakap saja, ya, doa mesti diminta dengan cara permintaan. Lepas tu ada istilah ya Rabb, ya Rabb. Doa dia ada adab dia. Adab dia dimulakan dengan tahmid, pujian kepada Allah, kemudian juga dengan selawat kepada Nabi, dan diakhiri dengan pujian dan selawat juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara adab orang yang berdoa. Boleh antaranya, contohnya berlaku satu kes yang Nabi sebut, seorang lelaki bajunya dia duduk kat tengah padang pasir, barang-barang semua dah tak ada apa-apa. Kemudian sebab susah angkat tangan, ya Rabb, tolonglah aku. Dia sebut tolonglah aku. Maka kata Nabi, bajunya baju yang curi makan yang masuk dalam perut, makanan yang haram, fa'anna yustajab lah, adakah Allah akan istajabkan doa dia?
Maknanya sudah tentu ada adab yang tertentu dan ada media yang tertentu untuk doa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wallahu a'lam, insyaallah bermanfaat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجمع هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لنا شقيا ولا محروما ولا مقتولا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا ومن أهلنا ومن أنفسنا ومن الماء البارد على الظهر والحمد لله رب العالمين.